Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Kita buka tirai kembali di Apa Khabar Malaysia. Saya harapkan anda semua masih optimistik dan juga bertenaga untuk teruskan ibadat berpuasa. Bersama saya hari ini Nur Salihah Azmi dan juga saya Helena Pahlavi. Kurang 15 hari untuk kita beraya. Alamak, kejap je. Okey, lagu tu lepas ni. Lepas ni boleh. Baik, hari ini bersamaan dengan hari Jumaat, banyak perkongsian yang kami ingin sampaikan. Antaranya berkenaan masyarakat dan juga media sosial, dan juga kita ada informasi tentang isu-isu keibubapaan bersama dengan tetamu kita sebentar saja lagi. Namun buat kali ini kita nak bercerita tentang apa yang ada di portal kita. Dan kali ini tentang El Nino, di mana Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam berkenan membuat tinjauan dari helikopter semasa perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Kuantan yang melaporkan bahawa sungai di Pahang, Sungai Pahang telah pun surut akibat daripada situasi El Nino. Dan beliau, baginda, dalam hantaran terbaru di laman Facebook turut memaklumkan rakyat jelata tidak perlu untuk menyangkal apa orang kata keprihatinan Sultan Pahang dan keselesaan yang menjadi keutamaan bagi baginda. Dan dalam kesibukan baginda menjalankan tugas rasmi, baginda juga sempat meninjau paras air di Sungai Pahang, dan juga baginda telah menitahkan supaya solat hajat dilaksanakan di semua masjid dan surau bermula pada 23 Mac. Dan berikutan itu, Jabatan Agama Islam Pahang Jaib telah melaksanakan solat hajat khas selepas solat Isyak sebelum solat tarawih bagi sama-sama mendoakan kesejahteraan di mana hujan turun dan paras air sungai kembali normal. Dan untuk rekod daerah Rompin, Jerantut, Termeluk, Maran, Bera dan juga Raub merekodkan cuaca panas tahap 1 iaitu berjaga-jaga setakat 4.30 petang kemarin. Dan diharapkan situasi di Pahang ini semakin pulih dan diharapkan hujan turun. Kalau kat Kuala Lumpur ni malam je hujan. Tapi tengah hari ni tetap panas juga keadaannya. Okey, menyebut tentang keadaan El Nino ni juga dengan keadaan kemarau dan juga panas, pastinya sentiasa suka untuk kita ingatkan kepada anda tetaplah menjaga kesihatan diri supaya tidak menjejaskan kesihatan, terutamanya lah waktu-waktu bulan puasa dan bulan Ramadan ni kita boleh ikut apa yang yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, di mana kita ambil 8 gelas air itu. Dia ada waktu-waktu dia sebelum berbuka, sebelum sahur, selepas sahur. Selepas sahur tak boleh lah, maksudnya sebelum masuknya waktu subuh itu segelas, kemudian selepas berbuka, selepas tarawih, dia adalah dia punya orang kata saranan tu. Apa pengambilan air waktu sahur dan juga semasa waktu berbuka puasa juga. Itu berkenaan tentang keadaan El Nino. Dan ini kita nak menyentuh sedikit berkenaan tentang Jabatan Perangkaan Malaysia giat menyusun pelbagai strategi berkenaan tentang pendaftaran sistem padu. Dan di antara perinciannya, Jabatan Perangkaan Malaysia menyusun pelbagai strategi termasuk menambah 300 kaunter fizikal di seluruh negara dalam memastikan proses mengemas kini maklumat dalam sistem pengkalan data utama padu berjalan lancar menjelang tarikh akhir pada 31 Mac ini. Ketua Perangkaan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata hal itu sebagai persediaan bagi menampung 6,000 kaunter fizikal sedia ada di seluruh negara yang digembling bersama beberapa agensi termasuk Jabatan Penerangan, pihak berkuasa tempatan PBT, Badan Bukan Kerajaan NGO dan juga penggunaan lebih 900 pusat sebaran maklumat nasional NADI bagi menghadapi kesesakan yang dijangka berlaku pada hari tersebut. Dan juga suka untuk kita maklumkan bahawa pada hari tersebut kantor fizikal hanya akan mengeluarkan nombor sehingga 5 petang, kerana kita tahu jika tiada waktu terakhir ini akan masih ada yang datang pada saat-saat akhir. Jadi kita sarankan supaya anda melakukan pendaftaran di sistem padu ini janganlah buat di waktu-waktu yang akhir. Jadi selagi masih ada masa ini, sila lakukan pendaftaran di sistem padu yang telah disediakan. Betul. Tahniah kepada yang telah pun mendaftar, dan bagi mereka yang belum, anda ada sehingga
13.59 malam waktu Ahad untuk cepat-cepat isi supaya anda dapat merasai rasionalisasi subsidi oleh kerajaan. Baik, saya kira semalam cuti umum Nuzul Al-Quran, pastinya ramai di antara kita yang akan ambil cuti hari ini supaya senang kita orang kata panjang hujung minggu itu boleh pergi shopping, boleh buat kuih dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak buat kerja ni, pastinya kita nak tengok jugalah ramalan cuaca kan. Nak kena bawa payung ke, waktu bila yang sesuai nak keluar untuk ke bazar Ramadan dan sebagainya kan. Jom kita sama-sama saksikan ramalan cuaca untuk hari ini dan kemudian kita bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Silakan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bin Selasantiran dari Bilik Berita. Tokoh Wartawan Negara 2014, Dato' Ahmad Rejal Arbi meninggal dunia awal pagi hari ini. Perkara itu disahkan isteri Allahyarham Datin Noraini Sharif dan solat jenazah akan diadakan di Masjid Seksyen 7 Shah Alam Selangor pada 9.30 pagi sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Seksyen 21. Menurut Datin Nuraini, suaminya menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2 pagi Jumaat. Dato' Ahmad Rejal, 84 tahun, merupakan bekas Ketua Pengarang Pertubuhan Berita Nasional Bernama dan bekas pengarang kumpulan berita harian. Allahyarham mula berkhidmat dengan Bernama sejak 1969 sebagai pemberita kanan sebelum ke Jakarta, Indonesia sekaligus menjadi pewarta luar negeri pertama agensi berita itu pada 1973. 16 kereta dan 3 rumah di sekitar ibu kota rosak teruk akibat ditimpa pokok susulan hujan lebat dan angin kencang petang semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur berkata dalam semua insiden berkenaan tiada mangsa dilaporkan cedera. Hujan lebat dan angin kencang selama sejam pada 6 petang itu menyebabkan kejadian pokok tumbang di lebuhraya Bukit Jalil berhampiran Sekolah Sukan Bukit Jalil. 5 kereta terjejas dalam kejadian itu selain kerosakan 2 kereta di Taman Tasik Damai. Kejadian pokok tumbang juga berlaku di Jalan Radin dan Jalan Radin Anum di Seri Petaling yang mengakibatkan kerosakan 3 kereta, manakala 2 kereta lagi rosak terkena kemah peniaga yang diterbangkan angin. Dalam kejadian pokok tumbang di Taman Gembira, Jalan Kuchai Lama merosakkan 2 kereta, manakala kejadian sama di Jalan Jalil Jaya, Bukit Jalil menyebabkan 2 kereta rosak. Dalam hal itu, kejadian pokok tumbang juga menyebabkan kerosakan 2 rumah di Bandar Baru Seri Petaling dan sebuah rumah di Taman Salak Selatan. Jasad 2 daripada 6 pekerja pembinaan yang hilang daripada jambatan yang runtuh di Baltimore, Amerika Syarikat ditemukan. Superintendent Roland Butler daripada Polis Negeri Maryland berkata penyelam menemukan kedua-dua mayat terperangkap di dalam truk pikap berwarna merah kira-kira 10 pagi pada kedalaman 7.62 meter sekitar kawasan tengah jambatan itu. Mangsa yang ditemukan dikenali sebagai Alejandro Hernandez Pointes, 35 tahun dari Baltimore dan Dorlian Raniel Castillo Cabrera, 26 tahun dari Dundalk, Maryland. Pada Rabu, pihak berkuasa menyambung semula pencarian 6 pekerja pembinaan yang dipercayai meninggal dunia selepas sebuah kapal kontena melanggar jambatan Francis Scott Key menyebabkan ia runtuh pada Selasa. Walaupun 4 masih lagi hilang, Butler memaklumkan operasi sekarang beralih daripada menyelamat kepada membawa keluar mayat. Pekerja terbabit sedang berehat dan duduk di dalam truk semasa kejadian dan kapal berkenaan dikatakan hilang kuasa sekurang-kurangnya 2 kali serta mengeluarkan asap hitam tebal.
Menurut pihak berkuasa, kapal itu sempat membuat panggilan kecemasan memberi kesempatan kepada penguatkuasa untuk menghentikan lalu lintas di atas jambatan dan dapat menyelamatkan nyawa mereka yang mungkin menyeberangi jambatan. Jambatan Key merupakan satu daripada 3 laluan utama digunakan untuk ke pelabuhan Baltimore dengan kira-kira 35,000 orang menggunakannya setiap hari. Kesemua laluan kapal komersial dihentikan bagi memberi laluan untuk operasi mencari diteruskan. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali. Dalam era digital hari ini, media sosial adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Ia merevolusi cara kita berkomunikasi, cara kita berhubung, cara kita menyampaikan maklumat dan sebagainya. Namun di sebalik maklumat yang mudah diperolehi, kadang-kadang informasi-informasi yang berguna, ada sisi gelap media sosial ini yang kadang-kadang kita sedar, kadang kita tak sedar sebenarnya. Itu yang memberi cabaran kepada kehidupan kita, sama ada daripada ia boleh mengancam keselamatan kita, ia mungkin boleh mengancam ataupun menggugat ketenteraman awam, ataupun sekadar menyebarkan satu info yang mungkin tidak tepat. Ya, dan ditambah juga lagi sebenarnya budaya masyarakat seiring juga perkembangan teknologi digital. Jadi hari ini kami membawakan untuk anda cabaran isu masyarakat di media sosial, dan di studio bersama dengan kita iaitu Encik Ahmad Nazif Johari, pengurusi Kelab Media Profesional Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ni, Tuan? Alhamdulillah, sihat. Okey, Tuan. Baik, untuk permulaan inilah mungkin kita nak mulakan berkenaan tentang dalam keadaan mutakhir ini, baru-baru ini terlalu banyak isu di media sosial yang diketengahkan. Jadi apa komen Tuan berkenaan tentang ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Okey, jadi kita melihat sekarang ini masyarakat terlalu obses sebenarnya. Apabila dia terlalu obses dengan penggunaan media sosial yang tiada pertimbangan. Dia bermula daripada hobi je. Hobi untuk mengisi masa lapang. Selepas untuk mengisi masa lapang, dan kemudian dia menjadi ketagih. Apabila ketagih, dia mula mengikut trend untuk mencari populariti. Lepas tu mencari populariti dan dia mula menyiapkan dengan konten-konten yang menarik, menarik perhatian dan ada banyak like, dan mula dia mencari banyak follower untuk menjadikan dia pemain media sosial yang famous. Itu yang kita lihat punca asalnya berkenaan dengan media sosial ni. Baik, dan dari pemerhatian dan penilaian Encik Nazif sendiri, apa sebenarnya konflik masyarakat kita dalam isu-isu semasa yang selalunya menjadi panas, lepas tu sensitif? Ya, kalau kita tengok sekarang ni konflik yang ketara yang kita lihat adalah yang melibatkan penyebaran maklumat palsu. Okey. Itu yang utama yang kita tengok banyak di media-media sosial. Mereka seperti mencurahkan minyak berkenaan dengan isu 3A, isu agama, isu kaum, isu raja. Dan kadang-kadang mereka ini menyebarkan untuk mengelirukan masyarakat supaya masyarakat melihat naratif untuk memilih sesuatu keputusan tu dengan dalam keraguan. Ini menyebabkan banyak masyarakat kita membuat keputusan yang tidak tepat dalam memikirkan ataupun menapis informasi yang datang. Itu kita tengok secara umum lah. Tapi kalau kita tengok dari segi trend sekarang ini, banyak pengguna-pengguna media sosial ini mereka berkongsi masalah peribadi, sehingga mereka sanggup menceritakan benda-benda sulit, menceritakan tentang rumah tangga, bersoal jawab. Ini menjadikan masyarakat menjadi kritikal pemikiran mereka dengan melihat keadaan-keadaan yang berlaku, sehingga menjejaskan hubungan antara keluarga, hubungan antara masyarakat
dan hubungan di antara kerajaan dan pemimpin. Baik, Okey. Encik Nazif, bercakap tentang pemikiran secara kritikal tu, sebenarnya kalau kita lihat di satu sisi ia bagus, berfikir secara kritikal dan kritis. Namun bagaimana kita nak mengawal supaya masyarakat kita jangan ambil peduli perkara yang mereka tak patut pun peduli? Bagaimana kita nak kawal benda itu sebenarnya? Ya, banyak cara untuk kita mengawal, sama ada diri kita sendiri, Okey. maupun kita diberi pendidikan literasi media. Okey. Yang mana dalam pendidikan literasi media itu kita diberi tekanan untuk kita menilai informasi yang datang. Okey. Dengan cara kita melihat adakah informasi ini sahih atau tidak sahih, adakah informasi ini kita boleh sebarkan ataupun hanya untuk pengetahuan individu saja. Selain daripada itu, kita melihat peri pentingnya kita menguatkuasakan undang-undang cyber. Okey. Supaya mereka-mereka yang suka naratif ke arah berita palsu, dia akan aware berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak logik dalam pemikiran kita. Ya, dengan begitu banyak kita kira kelembakan informasi dan juga berita, termasuklah berita-berita yang palsu. Jadi mungkin apa langkah-langkah yang boleh diambil dengan penggunaan yang media sosial yang kita lihat sekarang secara berlebihan dan nampak juga sungguh tidak seimbang. Jadi apa langkah-langkah yang boleh kita ambil saya kira untuk membendung gejala seperti ini? Ya, langkah-langkah yang kita penting kita ambil kita kena mengambil kira kerjasama kita di antara semua pemegang-pemegang media sosial. Langkah-langkah ini penting untuk kita bekerjasama dalam kita menangkis dakwah-dakwah ataupun isu-isu yang negatif supaya benda ni dapat kita jawab. Contohnya kita melihat berkenaan dengan isu-isu yang mengaitkan dengan isu-isu kerajaan. Contohnya pemberian kerajaan kepada rakyat, STR, dan contohnya perkhidmatan awam mendapat bonus. Jadi kadang-kadang ada juga yang datang dengan maklumat-maklumat palsu. Jadi kalau ada mereka-mereka yang satu kumpulan tersebut boleh menjadi penyebar maklumat yang betul, maka boleh menyelesaikan masalah-masalah tentang isu-isu yang tidak betul itu. Baik, Cik Nazif, tadi Cik Nazif ada bercerita tentang undang-undang yang boleh kita gunakan untuk mengawal maklumat palsu ini, dan saya kira Malaysia sedang menuju ke arah itu dan mungkin ada beberapa tindakan yang telah pun diambil. Namun bagaimana pula dengan masalah-masalah pengguna media sosial yang berkaitan dengan buli misalnya, ataupun yang mengakibatkan seseorang itu diboikot ataupun sesuatu kawasan itu diboikot. Bagaimana kita nak menyelesaikan isu-isu yang berkaitan sedemikian? Ini kita tengok trend yang sekarang ini, isu boikot. Betul. Kita tengok isu boikot tersebut, kadang-kadang kita ada jalan lain untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sentimen. Okey. Yang mana kita tahu bahawa sentimen-sentimen yang berkaitan dengan agama yang sensitif, kita kena melihat ataupun mencari jalan penyelesaian yang lebih rasional dengan cara berbincang, dengan cara mengambil mengambil pendekatan tengah bagaimana kita hendak menjadikan isu tersebut dalam keadaan yang harmoni, yang aman, kan? Jadi perkara-perkara tersebut yang kita perlu lihat bagaimana dari segi penguatkuasa undang-undang lah. Mereka itu bertanggungjawab bagi melihat apakah kesalahan-kesalahan itu yang berlaku. Ya, sebagai pengurusi Kelab Media Profesional Malaysia sendiri, jadi pastinya kita tahu apa inisiatif dan juga mungkin langkah-langkah yang diambil berkenaan tentang cabaran isu masyarakat ini, terutamanya di media sosial kita sendiri. Ya, cabaran masyarakat yang ada sekarang yang kita lihat adalah berkaitan dengan berkaitan dengan isu masyarakat yang sekarang. Ya. Mungkin inisiatif dilakukan oleh Kelab Media Profesional Malaysia sendiri? Inisiatif yang kita lakukan adalah kita bekerjasama dengan pengamal media sosial.
banyak pengamal-pengamal media sosial dan juga kita bekerjasama dengan komunikasi, Kementerian Komunikasi Digital untuk kita sama-sama mencari program, mengadakan program untuk kita menyalurkan maklumat-maklumat tentang polisi kerajaan. Dan juga kita melihat program-program yang berkaitan dengan perpaduan kan, untuk kita sama-sama menghargai masyarakat yang majmuk, untuk kita sama-sama meniupkan perpaduan dalam masyarakat kita. Okey. Baik, kita banyak lagi nak berbicara tentang bagaimana media sosial ini memainkan peranan di dalam masyarakat kita, tapi kita nak berehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Pagi ini kita membincangkan satu perkara yang cukup menarik, iaitu cabaran media sosial, dan kita fokuskan kepada isu masyarakat. Jadi kita nak terus sambung kepada Tuan Ahmad sendiri. Mungkin apa nasihat sebenarnya dan juga tips-tips penggunaan media sosial supaya semua rakyat Malaysia ni merasakan bahawa menggunakan media sosial ni dengan lebih berhati-hati dan berhemah? Ya, nasihat kita kepada semua pemain-pemain pengguna media sosial supaya apa-apa yang melibatkan konten tu jangan emosi. Itu dia. Perempuan Jangan selalu mengikut emosi. Wanita perasaan. tu. Jangan sehingga dia hilang pertimbangan, kan? Sebab kita melihat apa yang kita post, apa yang kita upload, dia kadang-kadang mencerminkan diri kita sendiri. Okey. Kadang-kadang kita mencerminkan apa dari segi daya fikir kita. Sebab tu kita jangan emosi. Maksudnya kita rasional dalam membuat apa-apa posting. Dan selain itu kita kena matang lah. Jangan kita post benda yang separuh masak. Separuh masak. Saya akan ingat ayat tu. Maksudnya benda tu kita kena matang, kena pastikan apa yang kita post tu tidak menjadikan kesan yang negatif kepada orang di luar sana. Maupun diri sendiri. Itu berkaitan dengan yang post. Tetapi ada juga pengguna media seperti yang kita sedia maklum bahawa mereka akan memberikan pandangan, komen dan sebagainya. Dan seolah-olah apa yang mereka akan beri komen itu kadang-kadang mewujudkan satu herd mentality yang semua orang pun nak jawab, kita kena sambung ni, apa dia cerita ni semua. So bagaimana kita nak mengawal herd mentality ini dalam mengurangkan mungkin bully cyber misalnya? Ya, sebenarnya apa yang kita post tu kita tak boleh kawal orang lain, melainkan kita kawal kita sendiri. Sebab apa yang kita post tu, dia sama ada dia mengganggu isu sensitif ataupun dia hanya mengganggu personal berkaitan dengan masyarakat. Jadi kita melihat atas diri kita untuk kita mengawal. Jadi maksudnya kalau kita melihat komen tu sudah melampaui, sudah menjadi fitnah, elok kita berhentikan supaya benda tu tidak memanjangkan lagi posting tu dan tidak memburukkan lagi keadaan harmoni di negara kita. Baik, Saleha, kita faham bahawa kerajaan ada melakukan beberapa intervensi untuk mengharmonikan penggunaan media di kalangan media sosial dan sebagainya. Namun saya berfikiran bahawa platform sosial media itu sendiri harus mengambil peranan untuk orang kata meredakan keadaan. Kalau orang report dan sebagainya, diturunkan posting-posting tersebut. Bagi pandangan Encik Nazib sendiri, bagaimana sebenarnya platform ini dapat membantu? Ya, kadang-kadang kita melihat ada baik pengawalan tersebut daripada menular, daripada menjadi bahana, menjadi bahaya kepada masyarakat kita. Jadi dalam keadaan demikian, saya melihat pendekatan kerajaan sekarang ini menangani isu-isu tersebut dengan adanya cyber security, dengan adanya SKM, mereka monitor
segala-segala posting di media sosial yang mana mereka kalau ada aduan dan laporan berkenaan dengan isu tersebut, mereka seterusnya mengambil tindakan penguatkuasaan. Jadi pada pendapat Tuan sendiri, mungkin kempen-kempen ataupun satu kesedaran cukup atau tidak dilaksanakan di Malaysia ini supaya seluruh rakyat Malaysia sedar penggunaan sosial media ini perlu digunakan secara teliti dan juga berhemah dan bukan sekadar membuat sebarang hantaran saja. Ya, dari segi kempen, kalau kita tengok setakat ini masih belum mencukupi. Okey. Sebab kempen tersebut hendaklah mendasari kepada semua pengguna-pengguna media sosial. Dan kadang-kadang kita melihat masyarakat ini tidak ambil peduli pun. Adakah perlu berhati-hati? Sebab masyarakat kita ni tidak mengambil berat, tidak menitik berat undang-undang tersebut. Sehingga mereka boleh bertindak di luar jangka. Zaud apabila dah ditangkap dan dikenakan tindakan, boleh tahu minta maaf. Itu pun kalau dia minta dah maaf. Terlambat. Kadang-kadang minta maaf dah terlambat. Orang kata apa? Done is done lah. Okey, baik. Kalau kita melihat daripada segi pengiklanan, kadang-kadang pengiklanan itu sangat penting dalam dunia digital ini, di mana kita tahu sekarang ni is all about digital marketing dan sebagainya. Namun kadang-kadang pengiklanan ini boleh membawa kita ke arah yang negatif. Contohnya pengiklanan yang bersifat lucah ataupun pengiklanan yang bertujuan untuk berjudi, scam dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya bagaimana sebenarnya kita nak mengawal pengguna media sosial supaya tidak terjerumus dengan pengiklanan-pengiklanan yang saya kira akan merosakkan institusi kekeluargaan dan masyarakat di Malaysia ni? Ya, betul. Saya pun tengok sekarang ni dah semakin berani iklan-iklan lucah, iklan-iklan menjual produk-produk yang tidak sepatutnya. Saya melihat sekarang ni dari segi penapisan masih longgar dari segi penapisan di media ni. Saya berharap benda ni perlu diketengahkan dan mereka-mereka ini perlu diambil tindakan segera supaya dia tidak menular dan tidak menjadi barah kepada mereka-mereka yang suka mengiklankan, menjual barang-barang lucah ni. Saya melihat juga ini perkara-perkara mereka hanya melihat kepada keuntungan semata-mata, tapi tidak melihat pada kesan kepada mereka-mereka, terutama kanak-kanak di bawah umur yang masih bersekolah, yang menjadikan mereka ini terikut-ikut dan menjadikan akhirnya mereka ini akan terjerumus dengan masalah sosial. Itu yang saya kira ini mungkin berkaitan dengan iklan-iklan vape kan, Salihah. Baik, dan bercakap tentang kanak-kanak, mereka yang di bawah umur, kita tahu bahawa baru-baru ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun menyentuh tentang isu di mana orang kata content creator ini membuat konten berkaitan dengan budak-budak ataupun anak-anak didikan mereka tanpa kebenaran ibu bapa mereka dan sebagainya. Dan dalam kita memastikan keselamatan anak-anak ini, privasi anak-anak ini, sebenarnya bagaimana kita nak memastikan bahawa wajah mereka, nama mereka, keberadaan mereka tidak dipaparkan di media sosial secara berleluasa kerana ia mungkin akan membawa kepada ancaman keselamatan. Saya bagi contoh lagi satu, di mana baru-baru ini seorang influencer telah pun dirompak rumahnya. Kita selidik rupanya perompak ini adalah pembeli yang tahu alamat rumah kerana pergi ambil produk dan sebagainya. Ini berkaitan dengan oversharing jugalah. So bagaimana sebenarnya kita nak mengawal situasi ini? Ya, benda ni kita melihat atas kesedaran diri. Dan kita juga melihat limit keselamatan. Kita melihat adakah penglibatan, contohnya penglibatan anak-anak. Kita tengok sekarang ni banyak menyalahgunakan anak-anak yatim. Membuat iklan, meminta sedekah. Jadi kita melihat sebenarnya atas inisiatif tanggungjawab penjaga tersebut. Kalau dia sedar bahawa aktiviti-aktiviti tersebut yang melanggar norma-norma undang-undang di bawah kanak-kanak, mereka sepatutnya memberhentikan aktiviti-aktiviti sedemikian. Jadi kita melihat contoh yang Puan bagi tadi, mereka ini yang
membuat iklan produk-produk sehingga dia tidak memikirkan tentang keselamatan privasi rumah dia. Sepatutnya perniagaan ini dilakukan di pejabat ataupun di kedai. Tapi apabila berlaku sehingga boleh akses di rumah, ini akan membahayakan diri sendiri dan keluarga. Jadi itu perlu balik kembali juga kepada kebijaksanaan media sosial itu, setiap pengguna itu ya. Jadi mungkin di hujung-hujung ini kita minta nasihat dan juga kata-kata akhir daripada Encik Ahmad sendiri berkenaan tentang penggunaan media sosial ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, nasihat kita agar berhati-hati. Jangan sehingga kita sendiri terjebak dengan persaingan yang tidak sihat. Sebab kadang-kadang kita melihat apabila kita berebut-rebut untuk menang di media sosial, maka kita lupa bahawa akhirnya dia akan memakan kita diri sendiri. Jadi macam saya bagi tahu tadi, perlu ada kematangan dan kalau boleh rasionalkan emosi tersebut. Itu dia sedikit sebanyak tentang bagaimana kita menangani cabaran isu masyarakat di media sosial, dan pastikan apa yang anda lakukan di media sosial itu, pastikan segalanya anda kena bertanggungjawab. Itu antara perkara yang perlu kita pastikanlah. Ya, dan kita perlu ingat juga setiap hantaran yang kita lakukan itu adalah tanggungjawab kita sebagai pemilik media sosial kita sendiri, dan pastikan jangan, kalau anda tak pasti, jangan kongsi. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad Nazib Johari, pengurusi Kelab Media Profesional Malaysia. Terima kasih bersama dengan kami hari ini. Banyak pencerahan dan perkongsian yang kita dapat hari ini. Kita nak berehat seketika. Kami tinggalkan anda dengan kapsul Ramadan. Saksikan. Saudara, sepanjang bulan Ramadan ini jangan skip sahur. Sahur ini penting. Dia bukanlah kata kita ni kuat sangat ke, saya boleh tahan, tak makan sahur boleh tahan. Dia bukan isu boleh tahan atau tidak boleh tahan, tetapi dia adalah isu keberkatan, dan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Maka hendaklah kalian bersahur. Sahur itu ada keberkatan. Sama ada saya makan sebiji kurma, satu cawan air, segelas susu pun tak apa. Dia bukan itu saja. Selain daripada saya bersahur, sahur itu sendiri bermaksud saya bangun pagi-pagi hari. Di pagi hari saya bangun. Jadi saya ada peluang untuk solat sunat. Saya ada peluang untuk pergi masjid. Saya ada peluang untuk, kalaulah awal sikit saya bangun, bolehlah saya tahajud 4 rakaat. Jadi nampak tak keberkatan? Keberkatan bukan kerana boleh jadi awal-awal saya bangun tu saya nak sahur, saya nak makan kurma dengan minum air, tapi disebabkan ada masa lagi, ada 15-20 minit lagi, jadi saya boleh mandi, saya boleh ambil wuduk, saya boleh tahajud 2-4 rakaat, dan saya boleh bersiap pergi solat berjemaah. Tengok. Dan Allah Subhanahu wa taala puji orang yang bangun sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maksudnya di waktu sahur mereka beristighfar. Di antara sifat para salafus soleh, orang alim, orang yang mendambakan kasih sayang Allah, orang yang ingin dekatkan diri kepada Allah, sahur itu adalah waktu yang sangat mustahak untuk mereka menjalin hubungan dengan Allah. Maksudnya dia ada hubungan dengan Allah melalui zikir, melalui istighfar, mohon keampunan, doa. Jadi macam-macam kita boleh buat sahur. Berhenti kita fikir sahur ni makan kurma, minum air saja, tapi sahur ini banyak benda yang kita boleh buat demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahur itu dia menghasilkan satu natijah yang lain. Maksudnya kesan dari sudut kekuatan fizikal dan juga kekuatan spiritual. Dua-dua ini akan datang sekali untuk membolehkan kita benar-benar berjaya di bulan Ramadan Al-Mubarak, dan siang Ramadan kita bertenaga dan kita rasa macam hari-hari biasa. Semoga Ramadan kali ini kita berjanji kita tidak akan skip sahur, sebab sahur itu syarat dengan keberkatan. Baiklah
Baiklah, kembali bersama dengan kami dan kita menyebut tentang bulan Ramadan ini, cabaran berpuasa untuk orang dewasa seperti kita ni berbeza. Tapi saya kira sesuatu yang cukup menarik adalah cabaran berpuasa untuk kanak-kanak. Saya ingat lagi mengimbaskan zaman kanak-kanak waktu kecil itu, kalau mak saya kejutkan sahur tu kan, manalah kita nak tidur mengantuk, mana lagi nak makan ya. Jadi banyak cabaran waktu kecil, Lina. Ada pergi tandas tak kat sekolah minum air? Kita diam-diam. Okey, itu adalah kita menyebut tentang cabaran kanak-kanak di bulan Ramadan ini. Jadi bersama dengan kita di studio, kita ada Puan Adli Rajiah Muhammad Nasir, penulis keibubapaan. Assalamualaikum, selamat datang ke studio Apa Khabar Malaysia. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Apa khabar Helena dengan Salihah? Alhamdulillah. Ceria pagi-pagi ni. Kita memang hidup memang kena ceria, tapi puasa Puasa Baik, kita dalam kita nak mendidik anak-anak ini berpuasa ataupun beribadah, pastinya ilmu itu sangat perlu. So bagaimana sebenarnya kita nak mendidik anak ini berpuasa? Okey, Masya Allah. Okey. Topik hari ni pun cabaran mendidik anak berpuasa kan. Kalau kita tengok mendidik anak itu sendiri memang mencabar. Betul. Ramai yang tanya saya fasa mana yang mencabar dalam mendidik anak tu? Jawapannya sepanjang masa. Kan, sepanjang masa. Jadi bukan sahaja dari konteks berpuasa itu sendiri kan, tapi kalau kita tengok dari konteks berpuasa, ada dua lah cabaran sebenarnya bagi ibu bapa dalam mendidik anak ni, iaitu yang pertama adalah attitude kita sendiri ketika berpuasa. Sebab anak ni dia tak belajar melalui nasihat ataupun kau baca buku agama ni kan, tengok apa syarat sah puasa apa semua. Dia tak belajar melalui itu, dia belajar melalui contoh. Jadi contoh terdekat dia siapa? Kita lah, hari-hari dia tengok, setiap masa dia tengok. Jadi pertama, attitude kita sebagai orang yang juga berpuasa, macam mana kita tunjukkan puasa tu macam mana? Penat ke? Kita merungut ke? Kita sendiri boros ke waktu berpuasa? Oh, lapar tak boleh kawal nafsu kan? Okey, dan macam mana kita mengawal penat tu, letih tu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membimbing emosi anak. Maksudnya, adakah bila anak tu sendiri cakap, mami tak larat lah, ataupun anak cakap, saya tak sukalah puasa, atau saya tak boleh lah. Macam mana kita bimbing emosi tersebut? Adakah kita validate emosi tu? Kita cakap macam, saya nampak awak penat, mama pun penat. Saya faham puasa memang memenatkan. Okey, ataupun kita invalidate. Invalidate tu contohnya macam, adik you yang 4 tahun pun boleh puasa, takkan you yang 7 tahun tak boleh puasa? So, macam mana kita bimbing emosi tu? So, sebenarnya sebagai mukadimah ni, dua perkara tu pentinglah untuk kita fikirkan dalam mendidik anak berpuasa ni, bagaimana kita tunjukkan attitude kita sendiri dan bimbing emosi anak dalam proses tu. Jadi pemilihan ayat tu penting juga bila anda berkomunikasi bersama dengan anak-anak. Jadi buat anak-anak yang mudah terasa hati, sikit-sikit nak merajuk, sikit-sikit terasa hati pula. Jadi bagaimana nak membimbing untuk mereka berpuasa? Kalaupun mereka gagal berpuasa, jadi bagaimana untuk mengajar anak-anak ini? Okey, menarik soalan ni sebab saya nak kita look inward sebab kita tengok kan, okey, kalau anak saya gagal berpuasa, kalau anak saya buat silap, atau macam Lina cakap tadi kan, senyap-senyap masuk bilik air minum air kan, cakap ambil wuduk, rupanya teguk air tu sekali kan. Okey, macam mana kita sebagai orang dewasa, kalaulah kita buat silap ataupun kita terkantoi buat silap atau kita gagal in any aspect in life, kita nak reaksi macam mana daripada orang sekeliling? Mungkin kita terkantoi dengan pasangan ke, kita nak reaksi macam mana daripada pasangan? Kita nak dihukum ke? Dijerit, dimarah, diejek, ataupun dibanding-bandingkan, bini orang lain tak macam ni lah, kenapa you macam ni? Ataupun kita nak maksudnya tak ada orang validate perasaan kita lah. So apa yang kita perlukan adalah sebenarnya validation. Every time kita lemah, every time kita tak boleh buat sesuatu perkara, kita tak boleh capai sesuatu perkara, apa yang kita nak daripada orang, reaksi yang kita nak daripada orang adalah, do you see me? Do you hear me? Am I worthy? Okay? Adakah anda lihat keadaan saya? Adakah anda dengar, faham saya? Dan tell me that I am still worthy. Walaupun saya buat silap, saya gagal. Jadi apa yang ibu bapa perlu buat adalah, pertama,
jangan overreact. Jangan emosi. Jangan emotional. Kita kena reframe tau. Macam mana kita melihat mistakes atau failure tu, kegagalan dan kesalahan tu. Jangan, kita ni parents kan, bila kita jadi ibu bapa, kita macam tak ada ruang langsung untuk anak tu buat mistakes. Sedangkan dalam hidup kita sendiri, dah 40 tahun, 30 tahun hidup ni, dah berapa juta mistakes kita buat, dan that is how we grow. Kan? Macam itulah cara kita grow. Jadi jangan overreact. Yang pertama. Yang kedua adalah macam mana saya cakap tadi, kita kena tengok dulu kita punya expectation. Muhasabah our own expectation, di mana bila anak gagal, bila anak buat silap atau tak mampu puasa, kita kena tanyalah diri, anak tu biasa tak puasa sebelum ni? Atau itu first time dia puasa? Atau dalam setahun, mungkin sebulan tu je dia puasa. So kalau kita sendiri juga sebagai orang dewasa tak pernah puasa, tiba-tiba bulan Ramadan nak puasa, kita pun ada cabaran tu. Kita pun susah untuk teruskan ibadah puasa tu. Dan kita kena ingat sebenarnya kita bukan nak anak boleh puasa. Kita nak anak suka puasa. Okey, jadi suka tu dia tak datang bila anak tu ditakut-takutkan, diejek, dihukum. Itu membuatkan anak benci puasa. So kita nak anak jatuh cinta dengan ibadah tu. Jadi cara kita mendidik tu kena penting lah. Okey. Dan selain itu, apa yang boleh kita lakukan untuk anak-anak kita ini supaya mereka terus suka dan cintakan ibadah puasa itu? Apa lagi? Okey. Okey. Ada, saya dah sebut tadi, pertama adalah validation. Maksudnya dalam any ibadah pun kita nak terapkan kepada anak kan, solat, puasa, nak baca Quran. Perkara yang paling penting yang perlu datang sebelum kemahiran tu adalah bimbingan emosi. Sebab tingkah laku manusia ni akan jadi lebih mudah dikawal apabila emosi dia terkawal. Okey. We behave better when we feel better. Okay? Jadi anak pun sama. Anak pun sama. Kalau kita didik dengan marah-marah, kita didik dengan kau tak puasa hukum, kan, rotan. Hari ni tak boleh mama rampas you punya mainan ke apa ke, kan. So kalau kita treat latihan tu macam anak tu tak puasa macam penjenayah dah, kan. Dan macam penjenayah terus kena hukum, kan. Sedangkan anak ni pelajar. Okey, anak ini pelajar. Jadi itu pertama, bimbingan emosi yang kita berikan kepada mereka throughout the process. Yang kedua adalah kita kena tengok juga pemakanan. Because food is mood. Kan? Dan kadang-kadang kita nak anak boleh berpuasa, tapi waktu anak boleh makan, waktu berbuka, waktu sahur, tengoklah kita bagi anak kita apa. Makanan proses, kan, fast food, tinggi gula, lepas tu krepek-krepek ataupun keropok-keropok tu semua. Itu akan membuatkan anak cepat lapar dan cepat haus sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu kita gunakan sebagai motivasi. Contohnya lah, Aris kalau puasa penuh, kejap lagi Aunty Ben belanja KFC. Okey. Adakah itu sebenarnya satu motivasi ataupun sebenarnya bagaimana kita nak melihat perkara itu? Kita dulu pun, yelah, sebab manusia ni dia memang motivasi dia selalunya ganjaran, betul? Dan puasa itu sendiri dalam Quran pun, Allah mention puasa tu ada ganjaran dia, kan? Ada pahala, ada ganjaran yang sangat besar lah, kan? Tapi anak dia tak boleh faham ke level itulah, kan, sebab benda tu terlalu abstrak. Jadi, dan kita dulu pun berlatih puasa, kan, satu hari RM1. Yang kan? tu. Nanti dapat masa raya. Masa raya baru dapat dia punya tu, kan, berapa kita terkumpul tu. Tak ada masalah untuk reward system sebenarnya. Cuma kita kena tengok juga adakah reward yang kita bagi tu reward yang merosakkan dan bercanggah dengan tarbiyah bulan Ramadan tu sendiri. Bulan Ramadan tu latih kita menahan diri, macam jadi better person lah. Contoh reward yang merosakkan, contoh macam you puasa, you boleh main game berapa jam. So faham tak? Ataupun you boleh beli apa saja you nak. Ataupun macam contoh macam tadi, kan, I belikan you fast food, ataupun I belikan you kopi mahal, coklat, fancy drink, ice cream. Yes. So benda tu memang buat anak happy, tapi dia macam bercanggah dengan konsep puasa itu, dan sebenarnya reward tu merosakkan lah, kan, kalau kita bagi benda-benda yang
tak elok. Ya, saya tambah lagi. Saya ada pengalaman ya, anak buah saya ni kan. Dia saya janjikan Adam berpuasa sehari RM1. Di penghujung Syawal tu dia kira okey Adam dapat banyak ni untuk sebab Adam berpuasa. Dia ingat kanak-kanak itu ya. Jadi kita nak menyentuh tentang berpuasa untuk kanak-kanak ini. Sebenarnya umur berapa yang sesuai memulakan puasa? Masya Allah, anak-anak ni memang bijak kan sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa macam aku tengah didik kau ni, macam kau pula ajar aku kan. Terbalik ya? Terbalik. Tapi itulah dia sebenarnya dalam parenting ni kan, sebenarnya dia tak ada hierarki tau. Kalau ibu bapa dan anak ni dia seiring sebenarnya. Anak ajar kita, kita pun ajar anak juga. Okey, menjawab soalan tu, dalam Islam selagi anak itu tidak mencapai umur akil baligh ataupun puberti, tidak diwajibkan berpuasa. Jadi tapi bukanlah bila dah balik tu baru nak start puasa. Betul. Maksudnya sepanjang tempoh itu, sebelum anak balik tu, ada masa untuk kita pupuk rasa cinta anak kepada ibadah tu. Nak pupuk suka tu, nak pupuk ialah rasa cinta terhadap satu-satu ibadah, dan ibadah ni sebenarnya kemahiran juga. Kan dia nak jadikan habit takes time kan untuk build benda tu. Jadi itulah peluang untuk kita biasakan anak berpuasa, terapkan rasa cinta anak kepada berpuasa tu, dan itulah nama dia bimbingan emosi tu perlu berlaku dalam tempoh itu. Baik, dan kita faham bahawa bimbingan emosi itu sangat-sangat penting dalam mendidik anak-anak kita beribadat dan sebagainya. Namun saya juga tertarik untuk bertanyakan bagaimana sebenarnya kita nak melatih mereka untuk bangun sahur, makan sahur, berbuka puasa itu sendiri sebenarnya. Macam mana kita nak latih? Okey. Kalau kita pun kan, kita orang dewasa pun, kalau kita nak buat satu-satu kemahiran baru kan, contohlah kita nak belajar berenang kan, mungkin nak belajar berenang ni kena adalah persiapan dia daripada pagi, petang, malam, lepas tu 2 minggu sebelum ke apa kan. So benda tu akan, kalau kita fikirkan macam kita nak capai satu macam satu standard yang puasa tu kena macam ni, sempurna kan, kita akan overwhelm. Kita akan overwhelm. So apa yang, sebab itulah dalam Islam pun diberi tempoh kan, sampai selagi anak belum akil baligh, bermaksud anak tidak diwajibkan berpuasa. Tapi itulah tempoh latihan dia. Jadi kitalah yang kena bijak dekat situ sebagai ibu bapa kan. Kitalah yang kena latih secara berperingkat. Janganlah sahur tu macam Talia cakap tadi kan, dah sahur aku dah mengantuk-ngantuk ni. Dah sahur mana nak depan tidur. nasi pula kan. Nasi banyak pula. Jadi kena tengok jugalah kesesuaian anak masing-masing dan umur anak masing-masing, dan setiap anak ni berbeza dia punya kematangan fizikal dia. Fizikal pun adalah kematangan ya. Sebenarnya tak semua anak ada ketahanan badan yang sama. Jadi kita kena tengoklah, latih anak secara berperingkat. Mungkin untuk fasa pertama ni mungkin kan Ramadan ada 30 hari 10 hari pertama mungkin kita fokus sahur je dulu. Okey, Lepas tu puasa separuh hari, maybe 10 hari yang kedua. 10 hari yang terakhir mungkinlah kita nak tarawih. Jadi ada fasa-fasa dia lah. Janganlah sekali macam RM1 reward tu kau kena sahur, kau kena bangun tahajud. Banyak betul syarat nak dapat RM1 je. Macam tak nak bagi je kan. Baik, terima kasih. Pasar dulu Betul. Terima kasih Puan Adli Rajiah Muhammad Nasir atas perkongsian tentang cabaran mendidik anak berpuasa, dan diharapkan segala perkongsian itu tadi dapat menjadikan kita ibu bapa yang lebih matang dalam membimbing emosi anak-anak supaya berpuasa dan orang kata mencintai ibadah itu sendiri. Yang penting tanamkan kecintaan anak-anak kepada berpuasa dahulu sebelum memaksa anak-anak berpuasa sepenuhnya dulu ya. Jadi satu saya kira pencerahan dan informasi yang cukup bermanfaat buat anda semua. Saya Nur Salih Azmi. Terima kasih kerana menonton kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Helena Pelawi. Kita jumpa bulan depan.